Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Ustazah doakan semoga anak-anak semua berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tercinta. Baiklah, hari ini kita akan belajar huruf hamzah atas alif bagi tahun 4. Anak-anak dah bersedia? Jom. Sebelum itu, kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, mari kita lihat apakah standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan mengenal, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul secara beradab dan istiqamah. Kemudian, standard pembelajaran mengenal kedudukan huruf hamzah dalam perkataan dengan betul. Kedua, membaca perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul. Yang ketiga, menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul. Maka objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid-murid dapat mengenal, membaca dan menulis huruf hamzah di atas alif dengan betul. Anak-anak semua dah sedia ke? Okey, kalau dah bersedia, jom kita mulakan. Okey. Jom kita lihat pada paparan. Okey, ada beberapa karakter ataupun ada beberapa kartun yang Ustazah letakkan dekat sini. Okey. Jadi soalan Ustazah ialah, apakah persamaan yang anda nampak pada semua gambar di bawah? Ustazah ulang semula. Apakah persamaan yang anda nampak pada semua gambar kartun di bawah? Maksudnya, apa persamaan di antara kelima-lima kartun ni? Siapa boleh jawab? Apa yang sama dekat dalam kartun ni? Siapa yang boleh jawab? Okey, saya kira sampai 5 saja. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, jawapannya ialah, okey, kalau anak-anak semua perasan, okey, kita lihat dekat sini. Apakah persamaannya? Okey, jeng jeng jeng. Okey, yang pertama. Okey, yang ini. Sekejap, saya naikkan sikit tak boleh pula. Yang ini. Okey, 1. Kedua. Okey, ketiga. Okey, keempat. Dan kelima. Apakah bendanya yang Ustazah bulat-bulatkan tu? Okey, itu adalah topi dia. Mario pakai topi. Si apa nama ni? Allah, masa ni pula nak lupa nama dia. Olaf. Olaf pakai topi. Kemudian yang ni, Ustazah pun lupalah nama dia ni. Dengan ni pun sama, Ustazah lupa. Ni karakter-karakter masa Ustazah, zaman Ustazah kecil lagi ni Okey. Kemudian Donald Duck pun pakai topi. Itulah persamaannya. Okey, jadi apa kaitannya topi dengan tajuk kita? Topi letaknya di mana? Adakah ianya letak di lutut ataupun ianya letak di
siku ataupun letak di kaki. Kesemuanya letak di atas kepala. Jadi kalau orang nak pakai topi kan, jadi dia kena letak dekat atas kepala barulah betul. Jadi perkaitannya ialah topi diletakkan di atas kepala. Okey, di atas. Maka apa yang tajuk yang kita akan belajar hari ini ialah hamzah di atas huruf alif. Itu aja persamaannya antara topi dengan huruf hamzah di atas alif. Anak-anak boleh faham tak setakat ni? Okey. Okey, seterusnya Ustazah nak teruskan ya. Okey. Okey. Bagaimanakah bentuk huruf hamzah di atas alif? Inilah dia rupanya huruf hamzah di atas alif. Ini huruf hamzah di atas tak boleh pula. Tiba-tiba tak boleh ni. Tak kena pula. Huruf hamzah di atas alif. Okey. Bukannya diletak di sini ataupun bukan diletak di sini. Tajuk kita hari ni huruf hamzah terletak di atas alif. Betul-betul atas alif ni. Okey. Anak-anak boleh faham Okey, seterusnya definisi hamzah di atas alif. Okey, apa yang dikatakan hamzah di atas alif ni? Okey, jadi hamzah di atas alif ni dinamakan atas alif kerana kedudukan hamzah ni terletak di atas huruf alif. Bukan di bawah, bukan di sisi. Okey, jadi itulah yang dikatakan hamzah di atas alif. Senang je nak ingat kan? Okey, kemudian nama lainnya ialah hamzah pembeza. Ini adalah istilah dia lah hamzah pembeza. Okay, sebab dia nak membezakan perkataan tu, kalau tak ada hamzah dia akan maksud dia lain. Kalau ada hamzah maksud dia lain. Itulah maksudnya hamzah pembeza. Membezakan perkataan, bunyi perkataan tu. Ejaan tu kalau ditulis, bila ada hamzah lain bunyinya. Macam itulah. Nanti kita lihat kemudian Kemudian yang ketiga digunakan juga pada kata serapan bahasa Arab. Okey. Seterusnya ini adalah merupakan kumpulan hamzah di atas alif iaitu terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah perkataan serapan bahasa Arab. Tetapi Ustazah tidak akan menerangkan di sini kerana tajuk tahun 4 hanya memfokuskan kepada kumpulan yang nombor 2. Okey. Jadi kumpulan yang nombor 2 iaitu kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Okey, maksudnya kata dasar ni ialah perkataan awalnya lah perkataan asal dia. Okey. Yang bermula dengan huruf alif dan didahului dengan imbuhan awalan sekedi. Huruf sin, kaf dan dal. Okey, lepas ni kalau kita lihat contohnya baru kita boleh faham Okey. Kemudian kita lihat contoh. Okey, apakah yang dikatakan imbuhan sekedi? Okey, yang pertama imbuhan se. Okey, huruf sin iaitu sin bunyinya se. Okey, kemudian orang. Orang, okey. Bila tambah seorang, orang ni adalah kata dasar. Okey. Ini yang dikatakan kata dasar tadi. Ni orang. Okey. Se tambah orang, dia menjadi seorang. Perlunya diletakkan hamzah di atas ni untuk membezakan bunyinya. Kalau kita tidak letak hamzah dekat sini, dia akan bunyi seorang. Nampak? Jadi diletakkan hamzah supaya bunyinya seorang. Macam tu. Okey? Okey. Kemudian yang kedua, seikat. Se, sin, seikat. Ikat ni adalah kata dasar, seikat. Kemudian bunyinya seikat. Kalau misal kata kita tak letakkan hamzah, dia akan bunyinya saikat. Okey, betul kan? Okey, Ustazah harap semua boleh faham ya. Okey, kemudian imbuhan ke. Okey, ke. Ke. Okey, ke. Ni adalah ke, kaf. Okey. Ke arah. Arah ni juga adalah kata dasar. Ke arah. Kemudian dia tambah arah ni ada hamzah. Kalau tak ada hamzah dia akan jadi karah. Okey, boleh faham Okey, dan yang keempat
keempat. Okay, keempat ni tak ada hamzah dekat sini. Okey, yang dekat sini. Bila campurkan dua-dua ni, keempat baru ada letak hamzah dekat sini. Keempat. Kalau tak, dia akan jadi kampat. Okey. Okey, yang seterusnya, contoh yang terakhir, iaitu imbuhan di. Okey, di. Di, dal, kalau di, dal, diurus. Urus adalah kata dasar. Okey, diurus. Bila kita gabungkan diurus, dia akan letakkan hamzah dekat sini. Kalau tak, dia akan jadi durus. Daurus. Okey. Kemudian yang terakhir, dialih. Okey. Dia akan jadi dialih. Kalau tak, dia akan jadi dalih. Okey. Ustazah harap anak-anak semua boleh faham apa yang Ustazah terangkan. Okey. Seterusnya, kita lihat soalan latihan, okey, untuk melihat sejauh mana anak-anak semua faham dengan apa yang Ustazah terangkan sebentar tadi, okey. Jadi soalan latihan ini arahannya ialah tuliskan ejaan Rumi atau Jawi yang betul. Ustazah tak tuliskan dalam tulisan Jawi ya, sebab Ustazah risau takut ada yang masih belum boleh baca lagi Jawi kan. Jadi Ustazah mudahkan, Ustazah tulis dalam Rumi, okey. Jadi anak-anak semua boleh menjawab okey di dalam buku tulis masing-masing. Kemudian contohnya soalan yang pertama, apakah ejaan bunyi sin, alif, hamzah, waw, ra, nga? Apakah jawapannya? Kalau kita eja ni apa bunyinya? Tulis dalam bahasa Melayu. Kemudian seikat. Macam mana nak eja seikat? Okey, ejalah dan yang seterusnya. Yang ini adalah perkataan, 4 perkataan tambahan yang Ustazah ambil selain daripada buku teks. Okey, kalau anak-anak ingin mengukuhkan lagi, boleh juga untuk cari lagi perkataan lain. Okey, baiklah. Ustazah rasa setakat ini sahaja dulu perkongsian Ustazah pada hari ini. Semoga anak-anak semua dapat menjawab dengan baik. Sekian, terima kasih. Bye.